Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagaya. Many of you who have your regular salaried jobs may be dreaming of starting your own business, but are asking yourself, how do you get started? Do you leave your job straight away or start part-time? And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang Abu at some point of your search. This SPM graduate started off with very little and was faced with hardships in the early stages, but has now risen to become an acclaimed businessman himself and is now a sought-after name in the financial seminar circuit. He calls himself Abang Abu Mechanic Wang, or the Money Mechanic, and keeping up with the persona, his talks have titles like The Financial Garage, and he often uses the science of automobiles, engines, and tools as some of his metaphors. What if you wanted to start a business just like that? What would you need to do to start off? Here's what he has to say. First thing dia kena senyum banyak. Sebab dalam perniagaan ni dia bukan macam orang tak cakap perniagaan ni senang dan sebagainya. Perniagaan ni lah satu benda yang perlu kita meletakkan banyak attitude kita, dari segi semangat kita, dari segi usaha kita dan banyak benda ni. Kalau kita tak ada benda-benda ni, sebenarnya apa pun kita buat sukar. Dia kadang-kadang orang ingat ni duit yang menjadikan sektor perniagaan tu berjaya dan sebagainya. Tapi pada saya duit adalah secondary. Apa yang utama adalah minat yang mendalam, satu purpose yang mendalam, satu passion terhadap benda yang dibuat, satu keinginan yang tinggi. Nak berniaga ni bukan seperti macam kita start terus jadi. Berniaga ni ada pelbagai. Tapi at the same time, berniaga ni bukanlah susah. Sebab kalau susah, mesti tak ada orang yang berjaya. Advice saya, cari minat kita, sama ada kita berniaga ni untuk apa? Apa sebab dia kita nak berniaga? Sebab tanpa sebab yang kuat, kita tak boleh mengharungi sebarang dugaan, ujian dan juga cabaran yang akan datang dalam perniagaan. Pada saya, cari kenapa kita nak berniaga? Apa sebab nak berniaga adalah yang pertama sekali. Kemudian barulah kita pergi pada kos dan sebagainya. Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagaya. Many of you who have your regular salaried jobs may be dreaming of starting your own business, but are asking yourself, how do you get started? Do you leave your job straight away or start part-time? And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang Abu at some point of your search. This SPM graduate started off with very little and was faced with hardships in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Seperti yang saya janjikan kepada anda, saya berada di sini untuk memberitahu anda 26 tanda-tanda untuk kita membau scam. Sebab semalam salah seorang adik-adik saya datang bincang lama pasal benda ni. Sebab ramai yang macam melabur, walaupun dia dah belajar ilmu macam-macam, tapi masih melabur dalam benda-benda yang kita tak tahu asal usulnya dan terus terlibat dalam scam sehingga menjadikan mereka dalam keadaan kesukaran wang yang membebankan keluarga dan sebagainya. Jadi hari ini Abang Abu nak terangkan kepada anda 26, mungkin banyak sangat, tapi benda-benda simple saja bagaimana kita boleh bau. Bila kita orang tu cakap je kita dah bau benda ni macam scam. Jadi kita boleh buat lebih kajian. Sesungguhnya ingat balik kepada apa yang Allah dah janjikan kepada kita. Sebelum buat apa-apa pelaburan baik segala-gala pun, kita buat kajian dulu. Kaji dulu agar apa yang kita lakukan tu tidak membawa apa-apa mudarat pada diri kita atau orang lain. Okey? Dengan niat begitu, saya ingin just berkongsi sedikit sebanyak yang saya fikirkan apa yang sebenarnya kita boleh tangkap benda tu sebagai satu scam. Alright? Jadi saya nak terus cepat, saya tak nak lambat-lambat sebab masa sangat suntuk. Ini pun saya sedang berada dalam kelas, kita ambil sedikit masa dari mereka untuk bersama-sama dalam dengar scam ni. Alright? Boleh-boleh? Itulah guru khas yang berada dalam sesi hari ini. Alright? Okay? Jadi, pertama, nombor satu.
untuk mengenal atau bau scam ni, kita kena sentiasa bersifat curiga. Kita kena sentiasa sifat curiga. Maksudnya, kalau kita terima satu phone call, kalau kita terima satu surat, kalau kita terima satu kata orang invitation, tak kira dalam email dan sebagainya, kita perlu sifat curiga. Jangan terus kita excited sangat dengan benda yang diberikan pada kita. Kerana biasanya apabila sesuatu datang dalam bentuk surat, email dan juga phone call, dia adalah dalam bentuk scam. Itu first. Jadi bersifat curiga sentiasa. Kedua, wary mengenai benda-benda yang memberikan satu perjanjian ataupun janji kepada kita pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya kita masuk 10,000, bulan depan kita dapat 20,000. Kalau begini, singkat tanpa apa-apa bukti yang betul dan nyata sama, itu sebagai satu lagi bau ataupun penghiduan kita terhadap scam. Alright, nombor 3, yang selalu menjanjikan pelaburan ni tak ada risiko, low risiko, kita garanti dapat balik duit, ini adalah scam 100%. Alright, itu adalah yang ketiga. Nombor 4, melabur pada individu. Mereka tak ada satu syarikat ataupun pelaburan ni tak ada apa-apa account, terus kita melabur pada individu tersebut, itu juga adalah satu scam. Alright. Nombor 4, kita mencampurkan pelaburan kita dengan semua orang dan kita melabur secara bersama-sama dengan nama jemaah dan sebagainya, juga adalah biasanya akan dipergunakan sebagai satu scam. Jadi kita perlu semak benda tu. Sales pushing technique. Mereka akan push untuk buat, buat. Mereka akan sangat agresif dalam push. Bila agresif, sama anda perlu jauhkan diri daripada sifat-sifat begitu. Itu juga adalah satu tanda untuk scam. Menggunakan broker dengan mengatakan, oh kita ada special cable, kita ada connection tu, kita ada connection ni, ini semua adalah scam. Alright, dia cakap kita ada VVIP group, ni group ni memang khas untuk orang-orang macam gini, dan kita diberikan peluang-peluang pelaburan yang luar biasa dan sebagainya, juga scam. Peluang sekali semua hidup, ni sekali je, lepas ni tak ada lagi, memang scam. Formula yang tak boleh faham, dia lukis entah apa benda yang kita tak boleh faham, scam. Target pada pelabur kecil tapi dia punya formula luar biasa. Oh, ini bukan untuk orang besar-besar, ini formula ni, padahal orang yang kecil ni tak faham benda tu. Kalau dia target hanya untuk sekumpulan individu kecil ataupun pelabur kecil dan dia tak buka pada orang-orang yang besar dan sebagainya, adalah scam. Next, peluang datang daripada luar negeri. Ni luar negeri punya apa kata orang, peluang fantastic, scam. Konspirasi, kata ini orang kerajaan, ni ada orang dalam VIP yang punya benda-benda ni, kerajaan bagi ni special saja, orang lain tak boleh tahu, ni rahsia, scam. Tak ada proper prospectus, tak ada benda-benda yang mengenalkan atau memberitahu mengenai benda tu, juga scam. Alright. Tak boleh cek dengan bank negara, pergi cek dengan bank negara, tak ada benda pasal diorang, scam. Seminar by scammer, dia buat secara seminar by sales people yang tak tahu mengenai company tu, tak tahu apa yang dia buat, tapi mereka hanya menjual, juga scam. Tak ada lesen, tak ada satu kelulusan daripada kerajaan ataupun badan-badan tertentu dalam menjual produk-produk tersebut, juga scam. Alright. Maksudnya tak ada disclosure. Now, sekarang juga, jangan, sekarang juga buat. Ini juga scam. Ini kita sebab kawan, kita percaya sama-sama, baiklah invest, scam. Okey, ini semua duit yang ada letak dalam sini. Alright, kita tak ada. Ini memang bagus, tak apa. Mana ada banyak duit simpanan, keluarkan semua. Nak ada dekat ASB, keluarkan semua. Semua keluarkan, masuk dalam ni, scam. Susah nak keluar. Ini masuk, ini nak keluar kena tunggu 12 bulan, 16 bulan, setahun, whatever, scam. Dia menggunakan kaedah newsletter. Dia tak tahu guna dia supaya dia bagi testimoni dalam newsletter, tapi kita tak boleh tangkap dia, kita tak boleh tahu di mana office dan sebagainya. Menggunakan kaedah newsletter, juga scam. Dia boleh paksa pinjam. Pergilah pinjam, masuk dalam ni, scam. Alright, apa ni? Tulis menipu. Dia suruh kita menipu. Dia cakap, ini tak apa, ni cakap tulis macam ini tak apa, ini tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua?
Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Best. Be excited. Solat today. Yang belum solat duha, kejap lagi solat, atau sekarang pun solat. Alright. Be excited to selawat. Kalau anda belum selawat, teruskan berselawat. Dan be excited to sedekah. Kalau belum sedekah, mulakan hari ini dengan bersedekah. 3 amalan harian, 3 amalan yang perlu kita jadikan sebagai amalan harian. Setiap hari kita excited untuk benda ni, alright? Jadi saya nak anda buat benda ni, sebab bila kita buat benda ni memang kita rasa macam bestnya. Alright, hari ni hari yang ceria seperti biasa. Nampaknya hari ni nampak ada matahari sikit. Biasa pagi-pagi macam ni tak adalah nampak sangat matahari kan. Tapi hari ni nampak macam matahari dah keluar. Dan saya juga nampak ramai yang berjoging lagi. Di belakang ofis Abang Abu ni ada tempat jogging, ada tasik. Dia bukan tasik, dia danau. Dia ada danau dan dia berlari, memang seronok tempat tu. Saya sebelum PKPB ni, saya selalu pergi masjid. Lepas tu saya just one round, saya datang balik. Tapi sekarang PKPB kita tak ada, masjid pun tutup, tak dibuka. Jadi tempat belia ni dibuka pula. Dia orang round jalan. Saya tengok pagi-pagi memang ramai sangat yang berjalan. Dan apa khabar anda semua? Kita nak bagi tepukan kepada anda dulu. Yang datang first ni, kita bagi dia tepukan supaya dia rasa semangat sikit. Alright, satu tepukan untuk anda. Okay. Kuat sikit boleh tak? Kuat sikit. Tepuk tu kuat sikit. Apa ni? Dia kuat sikit. Tepuk dia kuat sikit. Biar orang dengar. Okay, kita ada siapa ni kat sini? Kita ada Intan Rozainita. Okay, Intan daripada Seremban. Assalamualaikum Abang Abu, dia jawab Waalaikumsalam. Dan kita ada Ayu Asi daripada Singapura. Muhammad Zakira ni tak tahu daripada mana. Boleh cerita kat mana tak awak ni? Siti Zura, Assalamualaikum, mesti daripada Singapura. Alright, dan juga Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alright, okay, kita hari ini kita just started, insyaAllah. Saya hari ini akan ada banyak kerja. Semalam saya berada di Dubai. Semalam saya dekat Dubai, tapi pakai Zoom je. Kalau dulu Dubai nak naik flight pergi. Sekarang nak pergi Dubai sekejap je. Tekan 1 minit tak sampai, dah sampai kat Dubai. Semalam ada program sampai pukul 1 lebih pagi. Alright, ada program. Jadi bangun pagi tadi, Alhamdulillah, lepas subuh terus saya mula buat kerja sikit. Dan sekarang seperti biasa saya ada 1 jam bersama dengan anda dalam ilmu wang dunia akhirat. Setiap hari jam 9 pagi hingga 10 pagi, insyaAllah kita akan berkongsi banyak benda-benda pasal kewangan, of course. Tapi pastinya ada unsur-unsur yang akan membantu kita untuk memperbaiki agar kita meletakkan akhirat tu sebagai tujuan utama kita dalam apa pun yang kita lakukan. Tak kisahlah bisnes ke duit ke apa semua ni kan. Alright. Jadi seperti biasa Abang Abu nak anda mulakan hari anda dengan beristighfar. Alright, beristighfar sambil ambil phone dan tengok dan siapa yang kita boleh share Abang punya live ni. Alright, jadi kita nak sekarang beristighfar. Alright, dengan mula meletakkan tekan like atau tekan like pula, tekan share kepada member-member anda. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, kita tekan sambil kita share. Share kepada orang lain, alright. Lepas apa kita buat? Kita tekan love. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tekan banyak love sebab Abang Abu ni suka love. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil dengar, sambil tekan, alright. So, tahniah kepada anda yang sudah pun berada di sini. Dan hari ini Abang Abu seperti biasa akan mulakan dengan satu soalan untuk kita bersantai-santai dulu, alright. So, saya nak tanya soalan ni tau. Dulu kan kita pergi sekolah dan kita pakai kasut. Kan, kita pakai kasut. Dan mungkin sekarang pun pakai kasut, betul tak? Dan apakah
brand kasut yang awak suka. Brand kasut yang awak suka. Alright. Okay, brand kasut yang awak suka. Saya nak awak komen sekarang, tengok brand kasut yang paling suka. Apakah brand kasut yang paling suka? Saya first kali saya dulu suka Adidas. Lepas tu saya tukar ke Nike. Tapi saya masih suka Adidas. Saya masih suka brand kasut Adidas. Abang Abu suka Adidas. Dan anda boleh cerita apa kasut. Dia boleh cerita pasal kasut yang awak suka ke kasut pertama yang awak beli. Right? Brand apa yang awak beli. Macam of course lah kalau kita Bata lah dulu kan kat sekolah dulu. Jadi saya nak tengok apa brand yang awak paling suka dalam kasut ni, right? Dia ada Nike, dia ada Reebok, dia ada Adidas, dia ada macam-macam lah, Pola, macam New Balance, banyak benda. Jadi saya nak tengok apakah kasut ataupun brand kasut kegemaran anda. Kita nak tengok alright. Sambil tu kita ada Assalamualaikum, kita ada Ustaz kita, Ustaz Hafiz. Assalamualaikum AA dan AB. Syakila Syarum juga ada kat sini. Assalamualaikum. Best dan terbaik. Muhammad Ilyas Yahya dan Nur Hafizah juga dekat sini. Yati Zalina Adena. Assalamualaikum. Salam ceria. Yati dia cakap Adidas. Alright. Siti Zura dia Adidas dulu Adidas. Okey, kita ada Adidas. Alright. Syakila dia cakap brand Bata dulu-dulu. Now Adidas. Alright. Adidas juga. Ayus Asi dia suka Nike. Anda pula bagaimana? Come on, just like comment di sini. Apakah kasut ataupun brand kasut kegemaran awak yang pernah awak pakai, pernah awak beli, pernah gunakan ataupun memang itulah awak punya idaman? Come on, share dekat sini. Saya nak beri tepukan kepada semua yang share. Alright. Terima kasih kepada semua yang share. Alright, teruskan. Just nak macam get started hari ni. Setiap hari kita cuba nak cari something yang saya nak just like tanya dan tahu. Saya memang suka Adidas. Tak tahu kenapa saya minat dengan Adidas. First memang saya minat Adidas. Lepas tu entah kenapa aku suka Nike. Sebab mungkin dia punya tagline just do it tu yang buat saya macam tersuka Adidas Nike. Tapi lama-lama saya cakap Adidas jugalah yang saya nak. Alright. Brand School. Oh, okay Ustaz. Yes, School ni dia lebih yang healthy. Dia macam tu orang rumah saya pun suka School. Dia suka School. Sebab dia cakap bila pakai tu macam best dalam dia kan. Alright, jadi Ustaz suka brand School. Alright, siapa lagi? Come on, kita share apakah kasut kegemaran awak, brand apa. Alright, kita nak tengok benda tu sambil-sambil tu juga. Di samping kita komen, kita jawab ni. Kalaulah ada soalan-soalan mengenai kewangan, mengenai bisnes yang awak nak tanya, hari ini boleh tanya sebab nanti selepas saya dapat 1000 like ni kan baru ada 110, kita nak tekan lagi banyak. Love bukan like, love. Tekan banyak, kita tekan banyak tu dan saya akan masuk ke bab yang ke berapa ni. Alright, dalam fitness kewangan kita nak cerita pasal otot nombor 3, maksimumkan keadaan kewangan anda. Later itu selepas kita dapat 1000 love. Alright, Ustaz cakap yes, betul AA dia cakap kan. Orang rumah saya pun suka beli School. Dia banyak pakai kasut School. Alright. Okay, Intan kau suka kasut apa? Rosita suka kasut apa? Intan dia cakap New Balance. Alright, New Balance best untuk hiking. Alright, okay. Right, New Balance. Apa lagi kasut yang awak semua tahu, right? Kita sambil-sambil tu jangan lupa untuk share kita punya live ni untuk member-member dalam awak punya Facebook, awak punya whatever, awak share, awak boleh watch party supaya kita boleh party. Alright. Hari ni Abang Abu makan. Hari ni saya minum Nescafe tau. Tapi hari ni biasa saya minum Tesi sebab saya macam malas nak turun. Saya masak sendirilah dekat office Abang Abu ada tempat masak sendiri. Jadi saya masak Nescafe tapi saya pakai gula Melaka. Saya tak pakai gula yang pasir. Gula halus tu kan, pakai gula Melaka lah, sekali-sekali kan pakai gula Melaka, insyaAllah. Alright, anda dah minum? Hari ni saya tak berpuasa, saya berpuasa hari Isnin. InsyaAllah esok kita akan berpuasa. Ada gula Melaka ni lain sikit. Okay, come on. So apa lagi? Intan, Rosita, apa kasut yang pakai? Amran Ana, apa kasut yang pernah pakai dan yang minat? Brand apa yang awak suka? Come on, just comment sikit. Saya nak tengok jugalah apa brand-brand yang awak suka sebab mungkin
Siapa yang jawab hari ni kita nak pilih seorang untuk menang kasut Adidas. Saya nak belanja awak kasut Adidas. Alright? Kasut Adidas. Kita tengok siapa nanti yang boleh dapat kasut Adidas ni. Okey, cantik. Okey, come on. So, siapa lagi kat sini? Sambil tu kalau ada soalan boleh tanya sebab kita dalam 9.30 selepas saya dapat. Kenapa hari ni lembik sangat ni 140 je dia punya apa love ni. Kita ada berapa? 9,000 orang je hari ni. Hari ni kenapa 9,000 orang je? Semua tidur Hari ni hari Rabu macam bosan Ataupun semua takut hari ni semua tidur lah sebab dia kan COVID ni kan. COVID semua dia macam anak-anak yang duduk KL dia malah nak pergi kerja lagi sebab dah tak pergi kerja. Semua duduk rumah. Duduk rumah buatlah kerja daripada rumah. Kan tak payah nak keluar-keluar lagi. Tapi ada juga yang terpaksa keluar kan. Saya buat kopi O dan guna gula Melaka. AZ. Pakai apa? Gula Melaka juga okey. Pernah ke menetap sebentar di Paruh Semban? Tak adalah, manalah aku ada dekat Paruh tahun 90, 80 tu aku kat Singapura. Kat Johor lagi tu. Tak ada AZ, tak ada. Aku tak ada pergi Paroi semua. Tak, saya tak menetap. Saya menetap di Johor Bahru. Masa tahun 80-an tu Johor Bahru. Aku baru berapa umur tu 80, aku baru dah ajar berapa. Okey, Assalamualaikum Hafizah dia cakap. Waalaikumsalam. Alright, kepada Hafizah juga kat sini. Saya dapat kasut Adidas. Abang Abu Ayub Ansari bagi. Bila masa aku bagi kau? Assalamualaikum Ifa Amir ada kat sini. Assalamualaikum Ifa, orang Melaka. Orang Melaka ni dia kena ada darah pahlawan tau. Darah pahlawan Darah pahlawan ni dia macam zak apa datang pun pop macam tu. Alright? Tu darah pahlawan tu. Aku kalau masuk Melaka je aku terus macam macam tu. Macam jadi apa? Semangat dia luar biasa lah, babe. Alright, kita ada apa dia? Skechers okay, Skechers. Alright, Skechers Alright, aku macam lupa pernah ada nama. Ada popular juga dulu sebentar dia popular. Alright, baru ni sarapan kek pisang. Baru nak sarapan kek pisang ni Ifa Okey, Suhaimi dan Hisham Ma'naf juga dekat sini. Apa kata tekan love sampai dapat 1,000 seperti biasa? Adik-beradik aku ni dia tahu, orang baru dia tak tahu. Come on, abang-abang bila dapat love banyak dia semangat balik. Alright, ada yang tengok aku macam orang gila. Biarlah apa yang awak nak ingat pasal saya. Yang penting apa yang saya cakap pasal diri saya ni. Okey, hari ni kejap lagi kita nak masuk otot yang ketiga. Otot yang ketiga dalam fitness kewangan otot yang ketiga kita dah masuk hari ni dan saya masih menunggu lagi kalau ada soalan-soalan sebelum kita nak memulakan, sambil share dengan apakah brand kasut yang awak suka, brand kasut yang awak suka ataupun awak gunakan masa waktu kat sekolah dulu. Inilah brand kasut yang awak suka. Abang Abu, saya suka Adidas, tapi ada ketika tu aku berskandal dengan Nike. Lepas tu aku balik pada Adidas. Sebab aku rasa Adidas is something yang sangat best. Tapi lepas tu of course lah, macam sekarang ni ada banyak lah, ada apa kasut aku pakai, bukan aku beli, bini aku belikan kasut apa tu, best juga. Dia kena dengan aku punya brother ni, mekanik punya ni, like suit dan kena dengan kasut tu yang cantik. Alright, kita juga ada siapa ni? Kita sudah Hak Nurul Sayap juga ada kini, Razuki Ibrahim juga ada kat sini. Apa kata awak tanya soalan? Kalau ada soalan, ada tak soalan? Red Wing Red Wing, ada kasut nama Red Wing. Aku first time dengar. Mungkin aku ni orang kampung lah, babe. Red Wing. Okay, good. Alright. Kasut Red Wing, nampak? Kita baru tahu, bila tanya kita baru tahu macam-macam lagi kasut yang jenama-jenama yang kita tak pernah ambil tahu pun Okay, Red Wing. Yang aku tahu wing je. Wings. Okay. So sambil tu ada tak soalan? Boleh tanya soalan-soalan juga sambil kita bersembang santai untuk lebih kurang 20 minit, 30 minit ni, untuk kita bersantai-santai. Sebab biasanya bila kita tengok program ni dia banyak ada jugalah yang santai-santai. Jadi saya nak separuh santai, kejap lagi ilmu. Alright. Sambil tu kita nak tanya soalan. Alright. Apa ni? Skechers masih ada. Diorang punya design pun dah better now. In fact, share value Skechers pun okay actually. Okay, bagus.
Pakai kasut murah je, tak pernah ada jenama. Poket tak tebal. Halo Ifah. Sebenarnya nak pakai kasut mahal ni tak payah nak poket tebal. Kadang-kadang orang belanja. Aku ni banyak pakai, bukan aku beli, orang belanja. Siapa belanja? Bini akulah. Mastura Fairuz. Okey, Mastura Fairuz ada kat sini. Morning Abang-Abu yang power. Power Allah, power. Kita ni apa ada power? Kita tak ada power. Yang power Allah. Jadi segala pujian kita bagi Allah. Segala bersyukur kita kasih Allah. Kita kena banyak sebut nama Allah tau. Sebut nama Allah, sebut nama Allah. Banyak sebut nama Allah. Alright? Power Allah. Sebut nama Allah. Best. Terima kasih kepada siapa tadi? Mastura Fairuz. Raja Ahmad Azmi juga ada kat sini. Mantap Red Wing tu hit. Orang safety selalu pakai. Oh, Red Wing safety dia lebih kepada safety. Bagus. Saya pakai capal AA kulit kerbau. Kulit kerbau kau pakailah apa pun Suhaimi. Okey, so ada tak soalan? Okey, kita dah cukup lah pasal kasut tadi. Hari ni pasal kasut. So ada tak soalan yang awak nak tanya? Sebab saya rasa dengan tanya soalan ni dia akan jadikan saya mendapat makanan minda. Ni saya dah minum, makan, minum semua dah kan untuk badan saya, tapi saya nak untuk minda ni saya perlukan soalan. Bila ada soalan awak ni saya rasa macam minda saya ni dapat makanan, dan lepas tu kita terus masuk ke bahagian hari ini, otot nombor 3. Tapi saya tak puas hatilah hari ni, 396 je. Saya nak banyak lagi. Seperti biasa adik-beradik kat sini ramai tau. Aku tengok adik-beradik kita banyak, ramai kat sini. Saya nak tekan kasih 1000. Bila 1000 dia macam okey, aku capai matlamat. Hari ini dapat 1000, dah macam semalam 2000, 3000 lebih. Bagus. Alright, tekan. Janganlah duduk diam, tekan. Sambil makan boleh tekan, sambil dengar boleh tekan, sambil drive jangan tekan. Kalau drive jangan tekan, dengar je tak apa. Alright, yang duduk rumah boleh, yang office, yang pasang ni boleh, tekan love. Alhamdulillah banyak dah. Tekan. Biar dia sampai 500, 600, 1000. Lepas tu semangat untuk kita nak cerita pasal hari ini punya otot. Kita akan cerita otot nombor 3. Kalau saya dah bagi semalam dan sebelum tu, hari ini otot yang ketiga, dan saya akan ambil 3 urat saraf untuk kita betulkan balik supaya otot kita ni jadi kuat dan sehat dalam mencapai financial independent. Yo. Alright, kita ada siapa ni? Salam AA yang handsome, lagi handsome dari segala hal dalaman dan luaran. Jangan lupa satu lagu nanti. Allah mak lagu Lagu hari ni malam lah babe. Siang-siang ni aku belum lah nak bersiap lagi nak nyanyi lagu kan. Suara aku dah lah serak-serak basah. Nanti lagunya Yanzen tu, lagu Rusty Blade, dia punya pitching tinggi babe. Pitching tinggi sangat. Susah nak buat lagu dia tu. Alright, Bang Suhaimi, hari ni lagu nasyid Sepohon Kayu. Macam mana tu Ustaz? Saya tak gerti. Saya dulu tak belajar lah Ustaz nasyid-nasyid ni. Aduh, ketolong aja. Nanti saya nyanyi lagu nasyid. Bagus. Nampak Ayu ni bagus. Dia tanya soalan. Nak tanya yang pasal positive mindset tu kan. Lepas kita tulis benda positif 20 sekali, lepas tu simpan atau boleh dibuang? Hello? Keep on tulis. Keep on tulis sampai kau betul-betul dah rasa positif. Bukan 21 kali kau tulis 21 hari tu terus ni. Kalau boleh dapatkan satu buku tulis setiap hari. Jadi kau ingat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, belilah buku yang ada 365 hari tu. Hari-hari tulis benda yang awak nak supaya jadi positif gila. Bukan lepas tu nak simpan-simpan, nak buang-buang. Alright? Tapi untuk permulaan tu tulis setiap hari, tulis. Sampai satu masa you akan feel that you memang positif sangat. Cakap je boleh rasa. You boleh rasa tau. Aura dia macam you can feel it that you feel so positive. Kan? Sebab apa? Benda tu datangnya daripada dalam jiwa. Apa yang buat sebenarnya awak nak meletakkan dalam jiwa awak yang perasaan positif. Biar benda tu datang daripada jiwa, bukan daripada minda. Minda ni dia tak tahan lama. Right? Minda ni dia tak tahan lama tau. Minda ni dia perlukan banyak lagi. Dia kena sentiasa kena masuk baru dia kuat. Tapi kalau jiwa dah ada, dia bila otak pok dia naik kat otak. Zap, come on. Dia macam tu. Sebab tu kita kena bersihkan jiwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, berzikir dengan menyebut nama, banyak nama Allah, sambil tulis awak cakap berzikir. Alright, Hati Zul juga ada kat sini, 50 Kamal juga ada kat sini, 50 Kamal alright, okay. So kita dah 746. Aku tengok kat sini ada 1-2 orang adik-beradik je yang tekan. Come on lah, yang datang tu tekan. Share kepada member-member awak juga pada hari ni. Sebab hari ni kita nak cerita otot yang ketiga dalam fitness wang
fitness kewangan peribadi, do it yourself, yang telah saya siapkan untuk ramai orang, alright, untuk betulkan diorang punya kewangan, right. Memang best sangat benda ni. Benda ni dia macam do it yourself, maksudnya buat sendiri, alright. Dan saya hari ni memang seperti yang saya janji bagi 3. Saya nak bagi otot-otot tu. Saya nak bagi 10 otot dalam 10 hari ni. Kita dah masuk hari ketiga, otot yang ketiga, dan saya akan bagi 3 saraf dalam otot tu untuk kita kuatkan dia. Itu yang berlaku selama 10 hari, dan hari ni hari ketiga. Jadi bagi anda dengar, hari yang pertama, hari kedua mesti awak dah macam, okay, I dah mula tahu at least 3. Betulkan 3 tu. Tapi nak betulkan tu pun kadang-kadang ambil masa yang lama juga kan. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang tekan love banyak-banyak ni. Terima kasih lah. Saya nampak berdua kat sini, 2 orang yang banyak, Ifa dengan Suhaimi. Allahu Akbar. Terima kasih lah. Kita bagi bicycle horn, kita bagi dia party, kita bagi dia DJ horn, kita bagi dia semua ni kita bagi sebab dia macam bagi tekan love tu tanpa dia penat. Kita ada 30 saja lagi. Alright, sikit je lagi. 999 dan berjaya. Kita berjaya mencapai 1000 lebih sekali lagi pada hari ini. Yahoo! Dia macam puas hati lah, babe. Terima kasih lah. Alright, dan okay, terima kasih. Dan Suhaimi ada soalan. Macam mana sekarang aku asyik nampak barang, aku nak jual. Handphone aku pun aku jual Neri. Bagus engkau dah ada kepala otak yang nak menjual. Maksudnya kan kita dah belajar sale kan. Sale, ingat tak dalam program sale jual. Jadi kepala otak kau dah mula mencari apa aku nak jual. Dia otak kau terus, jadi otak kau dah automatik tau. Dia nampak dia macam boleh jual tak? Ni boleh jual tak? Itu yang berlaku pada otak Suhaimi sekarang. Alhamdulillah, otak Suhaimi bagus dah. Kita ada Hani Tandiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil love istighfar. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Inilah yang aku nak. Semua orang yang tengok ni, dia bukan tengok dan dengar je. Tangan dia bergerak, mulut dia bercakap, otak dia berfikir. Otak dia berfikir, jiwa dia berzikir. Tu dia. Sambil tu kita Alhamdulillah. Dengar abang cakap ni. Tapi jalan saja. Alhamdulillah. Very good. Ataupun kalau kita nak bersihkan, astagfirullah. Tekan. Sambil tekan tu, alright. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni juga kan akan sampai dalam grup kita juga. Dia punya aura tu sampailah pada orang-orang lain juga. Alright, kita ada Yusri Yahya. Yusri Yahya ni macam pernah dengar, tapi aku punya member sekolah aku dulu nama dia Yusri Yusof. Yusri Yusof nama dia. Badan besar Yusri Yusof ni, aku ingat lagi. Dia masa sekolah menengah lah, tingkatan 1, 2, 3. Sebab tingkatan 4 aku dah jadi budak pandai. Aku masuk kelas pandai. Alright. Apakah soalan? Nampaknya ada 1 atau 2 saja soalan hari ini. Saya pun tak tahu kenapa awak macam tak nak tanya saya soalan. Awak ni datang ni nak tengok saya je. Sebab mungkin saya ni nampak macam Shah Rukh Khan. Ada tak nampak macam Shah Rukh Khan? Ceritalah sikit, ada macam Shah Rukh Khan ke tak? Cepat cerita. Ada? Kalau ada macam Shah Rukh Khan, terima kasihlah kepada anda yang nampaknya mata awak tu boleh. Alright, hari ni saya nak masuk ke bab otot yang ketiga. Yang saya sediakan ni otot yang ketiga. Alright, otot yang kita, sebab kita dah capai 1333. Saya nak cerita yang otot. Apa sebenarnya financial fitness ni? Financial fitness ni seperti kita dalam badan kita nak fit. Alright, kita tengok bahagian badan kita ni ada macam-macam. Otot sana, otot sini. Semua otot-otot ni kalau kita betulkan dia jadi kuat, dia jadi mantap. Alright, jadi mantap dan kuat. Jadi sama juga dalam kewangan tau. Untuk menjadikan kewangan kita ni fit, saya memperkenalkan 10 otot. 10 otot yang kalau kita betul-betul beri perhatian, kita boleh menjadikan kesihatan kewangan kita sempurna. Fitness wang tu jadi macam kita fit sangat. So antara dalam otot-otot ni pula ada saraf-saraf dia. Sebab otot ni kan dia ada saraf, ada urat kan. Jadi bila otot ni kita betulkan, dia kena ada saraf dia. Sebab itulah saliran darah kita apa tu semua kan. Jadi dalam kewangan setiap otot ada 10 saraf. Dan kita perlu membetulkan 10 saraf ni. Tapi dalam program
secara live kat Facebook, Abang Abu bagi 3 je lah. Saya akan share 10 saraf tu, tapi kita bagi 3 je. Lagi 7 saraf tu saya ada dalam ni. Bagi yang nak, dia terpaksa lah PM saya ke, kan, dia DM saya untuk tanya macam mana bang. So benda tu adalah package dia, siap dengan email, siap dengan video, siap dengan buku ni, siap dengan apa lagi, siap dengan meter wang ni, semua ni ada. Semua sekali ni RM199. Alright, itu bagi yang betul-betul serius lah, nak kata orang tu nak betulkan dia punya ni secara serius. Dan kadang-kadang dia boleh mengambil setahun setahun atau lebih untuk kita berbetulkan semua 100 saraf dan 10 otot tu, insyaAllah. Alright. Okey, kita juga ada Umi Z. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright, now, jadi otot pada hari ini, apa otot yang Abang nak cerita pada hari ini adalah otot yang ketiga. Ototnya memaksimumkan keadaan semasa. Alright, the current status, current situation, keadaan semasa. Itu adalah otot yang ketiga dalam otot fitness kewangan. Jadi dalam otot tu pula ada 3 saraf yang Abang Abu nak cerita pada hari ini. Dan awak mula melihat apakah skala 1 hingga 10 dalam saraf-saraf tersebut untuk diri anda. Ini cara dia. Cara dia kita mula melihat dan kita mula membetulkan saraf tu. Kita urut ke, kita sapu minyak ke, kita buat exercise ke, supaya kita punya badan, aliran tu dapat lebih sempurna. Sama juga dengan kewangan. Jadi saya bacakan yang pertama. Tapi pastikan bila kita nak bagi markah skala 1 hingga 10 tu, jadilah seorang cikgu yang tegas, cikgu yang betul-betul serius. Dia bukan main, tak ada. Serius. Kalau betul-betul benda tu kena, baru kita ikut. Kalau tak. Alright. So, saraf ni, saraf yang pertama. Saya membayar jumlah penuh hutang pada kad kredit ataupun hutang ansuran kedai setiap bulan tanpa gagal. Alright, ini saraf yang pertama. Sekali lagi saya ulang. Saya membayar jumlah penuh hutang pada kad kredit atau hutang ansuran kedai setiap bulan tanpa gagal. Maksudnya, kalau kita berhutang, contohnya kita hutang beli TV bulan-bulan, so bulan-bulan memang kita bayar. Alright, tepat. Ataupun kita pakai kredit card. Dan kadang-kadang minimum, ini cara yang salah, yang paling benci lah. Tapi untuk nak memastikan kita memang bayar, kita bayar. Walaupun kita bayar minimum, tapi kita bayar setiap bulan. Alright, now, kalau itu kenyataannya, awak memang bayar setiap bulan tanpa gagal, apa semua hutang, then awak boleh bagi diri awak 10. Maksudnya skala sampai 1 hingga 10, bagi 10. Sebab awak memang every month awak memang bayar. Tak pernah miss. Tapi kalau awak pernah miss, awak tak boleh bagi 10. Mungkin 8, 7, 6. Atau kalau awak memang sebulan bayar, sebulan tak bayar, sebulan bayar, 4 bulan tak bayar, then awak memang kosong. Alright. Jadi sekarang itu adalah urat yang pertama, urat saraf yang pertama dalam otot keadaan semasa. Jadi kita bagi skala 1 hingga 10. Kalau kita dapat 2 dan awak punya task ataupun tugas adalah macam mana aku nak jadikan dia 10. Maksudnya setiap bulan awak pastikan yang awak membayar dengan ada schedule. Contohnya tulis setiap bulan schedule. Ni hari bulan berapa kena bayar dan mula tikkan kalau dah bayar. Kalau tak bayar, awak kena bagi macam mana nak bayar supaya awak dapat 10/10 dalam benda ni. Sebab kalau tak ada 10/10, maksudnya awak lemah, tak fit lagi. Alright, keadaan fitness awak lemah sangat. Kita bila kira nanti kita tahu fitness kita 50 ke, 30 ke, 70 ke lah. At least kita tahu fitness kita. Alright, sebab itulah Abang Abu ciptakan benda ni untuk kita buat penilaian diri sendiri. Kita tak payah ada coach, kita tak payah ada siapa-siapa, tapi lebih secara persendirian. Sebab kadang-kadang kita pergi kursus mana pun apa, balik kita tak ada satu panduan, satu manual. Jadi ini adalah manual untuk diri anda sendiri untuk melihat betapa fitnya. Alright, dia bukan financial independent, itu lain. Ini fitness. Nak pergi sana kena fit. Sebab financial independent ni dia satu journey, dia satu marathon. Dia macam nak main bola 90 minit. Dia bukan main 5 minit, 90 minit nak main. Jadi bila kita nak main 90 minit, maka kita kena ada fitness. Kalau kita tak fit, kita tak boleh main lama sangat. Alright, sebab tu kita kena fitkan dulu keadaan kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dalam otot kita, saraf yang kedua yang Abang Abu siapkan adalah saya sentiasa bayar bil-bil saya tepat pada masa. Right, tak ada kelewatan. Maksudnya dalam saraf yang ketiga, saya bayar semua bil. Tadi hutang tadi, hutang kredit kad dan hutang
ansuran. Yang ni pula bil-bil. Apa bil lah? Bil elektrik, bil telefon, bil air, bil lampu, bil Syabas, bil Water Indah, bil HDB, bil whatever lah benda-benda ni tepat kita bayar pada masanya. Alright, kalau itu awak lakukan secara tepat pada waktu dia, alright, tak sikit pun terkurang, maka awak dapat 10. Tapi kalau awak bayar tak tepat, hari ni lambat 4 hari, bulan depan lambat 7 hari, bulan yang seterusnya tak bayar langsung. Itu maksudnya awak dalam keadaan 1 atau 2 ataupun mungkin kosong. Alright. So bila kita dah tahu skala kita daripada 1 hingga 10 tadi, kita tengok skala kita sekarang 2. Jadi apa yang perlu aku lakukan untuk aku jadikan dia 10? Itulah kerja awak. Sebab tu saya cakap benda ni mungkin mengambil masa 6 bulan, setahun kita nak dapatkan fitness dalam satu checklist yang Abang Abu dah sediakan. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga pula, saya menerima faedah ataupun dividen yang kompetitif pada simpanan saya serta berlandaskan syariah. Kita juga cek duit simpanan kita, duit yang kita simpan. Mungkin kita simpan dekat dekat bank kita. Berapa kita dapat? Ada tak kita boleh memaksimumkan simpanan kita ni? Mungkin kita letak kat bank ada 10,000, tapi kita tak tahu macam mana nak memaksimumkan dividen. Jadi kita kena check. Lepas tu bila kita dah letak pula, kita kena check benda ni syariah compliant tak? Mungkin dia dapat 20%, tapi 20% daripada dividen yang kita dapat ni syariah compliance ke tak? Jadi kita kena sesuaikan. Kalau kita tahu setiap benda yang saya simpan ni, saya tahu dia punya compliance dia bagus, tapi saya juga tak tahu sama ada maksimum ke atau dia rendah, then mungkin 5 atau 6 kita bagi. Jadi macam mana kita nak kuatkan saraf ni? Jadi kita mula fikir macam mana aku boleh dapat pulangan yang lebih baik. Jadi kita mula mengkaji, itu satu. Kedua tadi, kita check balik syariah compliance punya benda, like simpanan yang syariah compliance, pelaburan yang syariah compliance, yang kita kena pastikan benda ni tidak ada unsur-unsur riba. Sebab tak guna kalau kita simpan dapat pendapatan yang ada riba, maka habislah kita, tak gunalah kita like buat apa pun simpanan, kita kerja penat-penat, kita pergi simpan dan dapat riba. Ya Allah, jangan. Alright, jadi sebab tu benda ni kita nak rapatkan ataupun nak mantapkan. Okay, so kita ada 3 sudah habis, dia ada lagi 7 lagi yang lagi power kan. Kalau anda nak benda ni memang terpaksalah PM Abang Abu, PM Abang Abu untuk dapatkan benda ni. Fitness kewangan peribadi oleh Abang Abu. Okay, do it yourself. Yang tu memang do it yourself. Dia tak perlu ada orang sebab semuanya ada kat sini. Lengkap sangat saya buat. Alright, dan jika anda mempunyai gambaran jelas dan tepat di mana anda berada, ni apa ni Abang tulis lah, something like that. Okay, so dia akan dapat dengan benda ni sekali untuk awak kuatkan. Alright, itulah 3 urat saraf daripada otot yang kita bincangkan pada hari ini. Kita ada lagi 6-7 hari lagi untuk saya terus sambung dengan 7 lagi otot. Jadi pastikan setiap hari anda berada bersama dengan saya dalam ilmu wang dunia akhirat. Moga-moga kita punya perkongsian ni akan mendapat manfaat pada anda semua. Alright? Okay, terima kasih kepada yang terus tekan love banyak-banyak tadi. Sekarang saya nak jawab soalan. Alright? Simpanan bank kan riba. Simpanan bank kalau kita simpan dalam bank Islam, alright, yang telah diputuskan bahawa ia adalah syariah compliance, maka kita terimalah kan. Sebab apa? Kita berada di dalam satu, kata orang tu, satu jagaan daripada mufti kita, daripada badan-badan yang menjaga. Jadi kalau kita memang duduk dalam satu kelompok yang kita ada mufti, kita ada orang-orang yang melakukan segala-galanya untuk memberitahu ini adalah okey syariah compliance, maka kita buat. Alright? Sebab itu tanggungjawab kita. Sebab kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang memang telah diamanahkan untuk jaga benda tu. Kalau kita letak dan dia ada unsur, maka kita, kalau kita tahu benda tu, dan kita perlu beredar. Tapi kalau kita tak tahu, kita memang alright, kita kena dengar siapa kita ni siapa? Kita ni dapat wahyu direct ke tak? Kita terpaksa dengar ulama kita dengar orang-orang yang ada mempunyai pengetahuan. Jadi kita dengar dan kita ikut apa yang telah ditentukan oleh mereka. Jadi kita ikut saja. So dalam konteks tu ia tidak menjadi riba. Tapi kalau kita tahu benda tu memang ada riba dan kita tak, orang tu ulama dah cakap ni tak boleh, dan kita masuk, dan adalah salah. Alright, bagi saya boleh Alright Kak, ni ada kejap ni.
Ada AA, better tu pakai credit card dalam segala hal. Pasal ada points, ada promo, ada cashback also senang. Boleh nampak berapa dalam statement. Lepas tu bayar tol. Alhamdulillah, kalau interest free lagi best. Okey, bagus. Alright, itu pun saya pun buat benda tu juga. Okey, hak Nurul boleh insya-Allah saya jawab. Kita juga ada ustaz dalam dalam sesi dalam grup ni. Kalau ada lebih ustaz boleh jawab. Okey. Adakah lebih baik berhutang untuk sesuatu projek atau bagaimana? Sebab saya pernah dengar tentang buat projek dengan other people's money, termasuk hutang. Ya, sebenarnya dia adalah satu tindakan bijak lah. Macam abang-abang contohnya lah, kita ada RM10,000, kita memang dah ada, tapi kita nak buat satu projek, alright? Dan projek ni memerlukan RM10,000 juga. Dan pulangannya mungkin kita dapat 500, 50%. Jadi boleh dapat 15,000. Jadi Allah bijak, saya dah tahu kan boleh dapat 5,000. Saya pun panggil, korang nak invest tak? Mungkin ada satu orang tu dia cakap, okey aku nak invest Habib, aku nak 10% je. Sebab nak dapat 50% memang tak ada. Tapi kita tahu benda ni 50%. Jadi kita bolehlah pakai. Sebab duit kita ni kita boleh gunakan pada benda lain. Itu maksudnya bagus bila kita berhutang untuk sesuatu projek yang kita tahu ada dia punya benefit, dan juga sebelum kita nak ambil kita kena bagi tahu dari segi risiko dia. Jaga-jaga brother, sebab ni ada risiko. Ini bukan riba, ini bukan aku suruh dan aku bayar fix. Kita sama-sama melabur dalam benda ni, dalam projek ni, dan kalau ada keuntungan kita akan membahagi ikut apa yang kita dah bersetuju. Mungkin awak ambil 20%, saya ambil 80%, ataupun 50-50, tapi saya tak keluar duit. So itu boleh. Pada saya itu adalah hutang baik. Hutang baik semana kita gunakan untuk kata orang tu untuk menjana, bukan untuk saya pinjam 10,000 saya pergi berjoli, saya nak pergi France. Kasih 10,000 pergi mana? Aku nak pergi France. Then dia adalah sesuatu yang salah lah. Boleh. Assalamualaikum. Abang Abu, dia cakap Zul Apple. Apa ni? Kat mana sekarang? Dah balik ke? Balik mana? Aku duduk sini. Aku duduk sini dekat KL ni. Aku belum balik Singapura. Aku duduk kat KL sebab banyak program kat KL. Sebab PKP ni 14 hari ni kita stop. Tapi lepas ni saya dah start balik. Bulan 11 saya dekat Pahang, dekat Sarawak pun ada end of the month. Dan juga dekat KL. Alright, ada 2-3 benda yang saya akan buat. Lepas tu banyak lagi organisation yang akan revive balik lah, insyaAllah. Alright, so boleh Okey, Ifa ditanya, ada satu investment yang bagi dividen bulanan secara tetap setahun dalam 15 hingga 20%, return bahagi 12. Okey. Tapi bila tanya syariah compliance ke tak, kawan saya kata boleh je sucikan dengan bayar zakat. Apa pendapat tak boleh. Tak boleh. Kalau kita tahu benda tu riba, kalau kita tahu benda tu tak syariah compliant, dia tak boleh nak menyucikan dengan zakat. Itu adalah bila kita buat tanpa kita tahu. Tanpa kita tak tahu benda tu, jadi kita sucikan dengan membayar zakat, supaya pendapatan tu kita betul-betul yakin dia clear, dia menyucikan. Tapi kalau kita dah tahu benda tu haram, kan kau pergi ambil 4D, kau cakap nanti dapat aku sucikanlah dengan aku punya derma dengan apa. Tak boleh. Pada saya tak boleh. That's tak boleh. Kalau kau nak ikut-ikutlah. Sebab kita ni kan buat sesuatu, kita kena tahu rezeki tu Allah yang punya, dan rezeki ni Allah boleh kasih dalam pelbagai benda. Jadi kita tak perlulah kalau kita was-was sangat, kita rasa benda ni macam tak syariah compliant, ada imam cakap, ada ustaz, ada ulama cakap benda macam ni, jadi kita jangan buat. Kan contohnya dalam forex, ada yang cakap forex ni boleh, ada yang cakap tak boleh, haram dia cakap. Jadi pada aku lebih baik aku benda tu was-was kan, aku tak nak buat. Sebab apa? Rezeki Allah bukan hanya datang daripada forex, datang daripada pelbagai benda. Contoh yang main forex jangan marah pula. Aku tak cakap tapi aku tak nak. Aku tak cakap benda tu haram atau halal, aku tak cakap. Tapi pada aku rasa was-was, aku tak nak buat. Option trading, aku tak nak buat. Forex trading, aku tak nak buat. Sebab apa? Benda ni semua pada aku daripada ulama' dan daripada ustaz yang aku belajar, ustaz yang aku ikut, ustaz yang aku belajar dan aku respect sebagai guru. Bila dia cakap benda tu macam tu, saya macam tak nak. Sebab apa? Pada saya rezeki Allah maha luas, rezeki Allah lagi banyak. Dia boleh kasih dalam pelbagai benda yang lebih kita yakin dan lebih kita sempurna, lebih kita rasa macam best. Alright, bila kita buat pun kita tak rasa macam takut dan sebagainya. Itu yang perlu kita ada sebelum kita nak melabur. Tapi kalau kita melabur, kita orang cakap, ni, jadi benda tu mengganggu tau. Baik jangan. Pada saya lah, pada awak saya tak tahu macam mana. Alright, okay. Abang, nanti kita pergi minum. Saya call abang.
Boleh je, tak ada masalah. Nak minum, aku tak suka keluar jauh-jauh Aku cakap dengan korang sekarang, kau nak minum, datang Setapak. Setapak kita minum kat Al-Majunas tu ke, ataupun teh tarik kat depan tu, then okay. Aku nak keluar ni, aku tak ada lah. Sekarang aku tak nak keluar lah, aku duduk rumah je, dekat office je. Pinjaman yang ada interest tu kan riba, betul. Pinjaman yang ada interest tu riba, sama juga kalau pinjaman tu adalah mengikut syariah. Daripada bank muamalat, daripada ni dia cakap, okay, ini pinjaman syariah compliance. Alright? Dan kita kena patuh kepada ulama kita. Ulama kita cakap benda ni okey, diharuskan. Sebab apa? Tertentu. Right? Dan okey. Tapi kalau kita tahu benda tu memang tak syariah compliance, then saya rasa itu ada unsur riba dan kita jauhkan. Ada orang sampai hari ni tak membeli rumah sebab mereka tak boleh beli secara cash, jadi mereka tak membeli, mereka bersewa. Kerana mereka tak nak tergolong dalam riba. Ada orang dia kaya tau, duit dia banyak tapi dia tak mampulah nak beli rumah secara macam cash macam gitu. Jadi dia cuba untuk sewa, dia hanya duduk sewa sebab dia tak nak dalam keadaan riba. Ada juga kereta tu dia sewa kan. Ada yang dia beli second hand macam tu. Dia beli cash, dia tak nak beli sebab dia tak nak berada dalam keadaan riba. Kadang-kadang kita ingat dia ni banyak duit tapi dia tak ada rumah sendiri, dia tak ada. Sebab apa dia tak ada? Kita tak tahu di sebalik kenapa dia tak ada. Dia tak nak terlibat dengan riba. Yang pada dia rasa macam riba. Jadi sanggup macam tu pun ada. Dan Allah tak kurangkan rezeki dia langsung pun. Maksudnya dia boleh je duduk dengan benda-benda macam tu. So itu yang apa Abang Abu cuba nak sampaikan. Alright? Okey, paling penting belajar menyimpan at least 10% daripada your monthly, simpan dalam ASB dan tabung haji, insyaAllah. Alright? Tu Zul Apple dah bagi. Alright? Okey, ifak itu namanya manipulasi agama. Nampak tu, Ustaz dah bagi dah. Itu manipulasi agama. Alright? Itu dahsyat. Itu sangat berbahaya. Sebab saya juga pernah dengar orang yang buat seminar, dia cakap, okey, kita buat sesuatu, untung dia kita terus zakat. Sebab zakat ni dia buat main-main pula. Zakat ni bukan macam tu pada saya. Zakat ni ada perkiraan dia, ada haul dia, ada cara nisbah dia semua. Jadi kita, bila benda wajib tu dia ada rukun dia. Dia tak boleh main suka-suka hati kita kan. Oh, aku dapat hari ni aku nak berzakat. Itu derma, itu infak, itu boleh jadi sedekah. Tapi zakat ni perlu dibuat secara betul. Dia bukan main-main. Dan sebab tu Ustaz cakap manipulasi agama. Allahu Akbar. Contoh, Robin Hood tak boleh menghalalkan dengan sumber yang haram walaupun mencuri dengan si pencuri. Alright, Suhaimi dia jadi baguslah hari ni perbincangan kita macam dah habis tu dia terus ke sini. Alhamdulillah, fitness janji aku dah bagi yang aku janji. Alright, bila itu ya betul Zul, 10% boleh, 5% boleh, 20% boleh terpulang, tapi yang penting dapat simpan dulu. Masuk simpan baru keluar. Tu abang punya joget je. Itulah Ustaz, senang je jawapan. All banks are from one mother, central bank. Even Islamic banks kalau nak buka is under them. So fikir-fikirkanlah. Wallahualam, kena beri perhatian kat sini. Alright. So ada dia punya apa unsur dia, tapi at the same time kita ni bukan orang dekat central bank. Kita tak boleh terus membuat satu keputusan berdasarkan daripada apa yang kita dengar. Sebab bila kita pergi dalam central bank tu pula, ada bahagian yang memang diberikan kepada syariah. Alright, ada pakar-pakar rujuk, pakar-pakar syariah yang menjalankan bahagian tu betul-betul syariah compliance. Jadi kita tak boleh terus menuduh, tapi bila mungkin bukan dalam negara Islam, yes, maybe. Kalau bukan negara Islam tu maybe, tapi dalam negara Islam memang dia ada certain principle yang perlu kita follow. Jadi sebab itulah kita boleh percaya sikit at least. Right? Walaupun kita tak boleh lah macam 100% sure, tapi at least itu setelah dikaji, setelah diberi mandat, dan kita ada orang-orang yang bertauliah, agamawan yang ada di dalam tu untuk memastikan benda tu makan syariah compliance. Dan pada saya itu okey. Right? Sebab kita perlu ada kata orang tu, orang-orang yang kita ikut dan kita kena yakin. Betul? Bukan saya cakap benda tu betul 100%, saya tak tahu, tapi kita perlu ikut kan. Bila kita nak solat ni, kita ikut ajaran kita, ulama kita bagi tahu macam ni nak solat, cara bacaan apa, benda-benda macam tu sama juga pada saya. Right? Okey, pada saya bank Islam pun ada. Okey, terbaik Ustaz, kena konsisten. Yes, tu dia.
Alright, inilah antara benda yang dapat kita bincangkan. Terima kasihlah kepada anda yang terus bersama dengan Abang Abu, dan hari ini kita punya love dah 1.7 lebih, nak dekat 2,000. Terima kasih kepada semua yang hadir. Maksud aku Islamic Banks are patrons by more non-Muslim. Yes, betul. Kalau kita tengok dekat bangsa lain ataupun agama lain, dia suka bank Islam. Kerana dia konsisten. Dia suka. Alright, betul. Dalam bab percaya, adakah boleh percaya sikit macam cakap? Dalam bab percaya ni terpulang pada awak, kan? Kita buat solat istihara. Kenapa Allah permudahkan kita bila kita was-was dalam satu benda, kita tak tahu buat ambil keputusan, kita disuruhkan solat istihara. Bila kita benar-benar berserah pada Allah dan kita solat, awak akan dapat jawapan. Alright, jawapannya bukanlah dia cakap ada suara keluar, okey, halal, boleh tak? Dia datang dalam bentuk yang perasaan, dia call it firasat, kan? Kita boleh macam rasa okey, hati kita cakap okey, atau hati kita cakap tak payah. Tapi kadang-kadang datang dalam mimpi. Banyak cara Allah boleh actually sedarkan kita. Mungkin Allah stop kita, mungkin kita nak buat, alih-alih ada je benda berlaku. Contohnya dia tak bagi benda tu berjalan, kan? Ada sebab-sebab tertentu macam menghalang pada kita. Kenapa dia menghalang? Tapi sebenarnya mungkin itu adalah cara Allah menghalang kita. Jadi pada saya, bila kita ada perasaan was-was sikit, bila rasa macam, kita tanya pendapat daripada ustaz ke, daripada kenalan orang yang mahir dalam benda tu, pakar yang ahli dalam benda tu. Lepas tu kita buat solat istihara. Kita serahkan sebulat-bulatnya pada Allah dan kita cakap, ya Allah, aku tak tahu sangat apa yang aku nak buat dengan benda ni. Aku tak tahu sangat, ya Allah. Aku berserah kepada Engkau. Engkau tunjukkanlah apa yang patut aku buat. Engkau berikanlah ia dalam bentuk hati aku, dalam bentuk mimpi, dalam bentuk apa saja, ya Allah. Aku berniat dan aku nak solat. Solat 2 rakaat tu dan berdoa. InsyaAllah kita akan pasti dapat satu yang beri something yang best. Alright? Okay? Alright, apa lagi dia cakap? Maksud aku Islami, okey, dalam berapa? Okey lah. Mana ni? Pada saya, bank Islam tu pun ada interest walaupun ada akad, tapi still riba juga. Tapi dimanipulate kata syariah compliance. Yes. Saya yakin kita ni tak boleh terus menuding tanpa kita tahu apa yang berlaku di dalam. Sebab apa saya cakap macam itu? Saya pernah duduk di dalam dan saya tahu apa yang berlaku di dalam. Jadi di dalam tu mungkin dalam negara bukan Islam dia a bit difficult, tapi dalam negara Islam dia menjadi satu tunjang utama, tau. Jadi kita terpaksa juga akur dengan pendapat, sebab kita tak boleh nak fikir sendiri, right? Fikir sendiri ni kadang-kadang berbahaya. Sebab tu Nabi pun ajar kalau kita majority tu dah rasa benda tu betul dan kita ikut majority. Kalau benda tu memang betul lah. Kalau benda tu salah tak perlu ikut, kan? Tapi dalam bab-bab macam ni kita perlukan pendapat daripada ahli, pendapat daripada pakar-pakar, pendapat dari agamawan, ulama, kan? Semua benda ni. Jadi kita dapat daripada mereka. Jadi kita perlu, kata orang tu, beri respect pada mereka. Tapi kalau awak sendiri rasa tak nak, awak tak dipaksa. Awak boleh buat keputusan sendiri. Aku tak nak simpan dalam bank, aku tak nak buat apa-apa dengan bank, aku nak buat hidup aku sendiri pun boleh, tak ada masalah. Alright, benda tu tak ada masalah. Tapi ada benda-benda kalau kita terpaksa, kan? Awak tak boleh berniaga tanpa ada account bank. Macam mana nak berniaga tanpa ada account bank? Kan? Benda-benda macam tu lah pada Abang Abu. Jadi kita fikir sendiri, insyaAllah. Alright, okay. Sebab tu kita boleh je. Sekarang ada macam-macam. Sekarang ada pakai emas pun boleh, pakai kripto boleh, pakai bitcoin boleh. Macam-macam benda kita boleh buat. So terpulanglah pada diri kita sendiri. Saya ajar macam mana nak buat bank sendiri, macam mana nak buat kredit kad sendiri semua. So terpulanglah pada masing-masing. Jadi fikir, kalau kita rasa benda tu was-was, tinggalkan. Kalau rasa benda tu memang tak ada jalan lain dan saya terpaksa, then minta pendapat dulu sebelum kita buat sesuatu, right? So itu pendapat Abang Abu. Segala yang betul tu datang daripada Allah. Segala yang macam confused ni tu aku sendiri. Jadi korang kena pergilah buat solat istihara, right? Okay, so saya dah masuk ke bab yang berapa ni? Okay, mungkin ada dalam ni SA Bankers, bolehlah bagi tahu. Alright, okay, apa ni? Sebab bila terlalu complicated, you tak akan buat. InsyaAllah, betul-betul. Alright, jadi pada Abang Abu, that's like datangnya daripada pengalaman Abang Abu sendiri, daripada perasaan saya, dan jaga saya terpaksa juga tanya ustaz saya, ustaz saya
tanya pendapat. Jadi bila kita dapatkan pandangan daripada ustaz yang arif dalam benda-benda ni, kita akan lebih selesa dan lebih sempurna bila buat keputusan. Alright? Terpaksa maksudnya walaupun riba on je. Tak. Hello brother. Kadang-kadang kita tak boleh terus buat menganggap orang lain dengan fikiran kita. Jangan kita terus buat fikiran kita tau. Kita orang tu cakap yang kita berfikir dengan kita. Kita tak berfikir dengan cara dia berfikir. Bila kita nak membuat keputusan ni, kita kena letakkan diri kita dalam fikiran orang lain dan kita berfikir daripada orang lain. Baru kita dapat jawapan yang betul. Tapi kalau orang tu cakap sesuatu, kita fikir dengan proses fikiran kita, jawapannya tentu salah. Alright? Okey, Hak Nurul Zayab. Alright. Tanya ustaz. Ada benda-benda kau tak boleh tanya aku, kau kena tanya ustaz. Kata ustaz, ya Allah, ni ustaz macam mana perkara ni ustaz? Tanya satu dua ustaz. Lepas tu dapat pandangan yang betul. Kau tanya abang Abu ni, aku ni bukan ustaz. Tapi aku tanya ustaz bab-bab yang aku tak faham. Dalam kewangan ni, of course, benda ni kalau kita nak bincangkan, dia memang perlu perbincangan yang banyak. Sebab tu saya cakap, bila kita ada was-was, jangan buat. Jangan buat. Was-was jangan buat. Allah boleh bagi kita kerana niat kita yang betul, kerana sebab kita tu Allah akan bukakan jalan yang pelbagai. Jadi tak perlu kita rasa susah sangat ataupun macam kita tak perlu menyalahkan orang lain juga. Kan kita tak boleh menuduh, riba benda ni kau buat. Tak bayar juga. Kita fight dengan riba. Apa maksud fight? Kita menyediakan diri kita ni supaya kita tak terlibat dalam benda tu. Kita jaga kita, right? Kita fight dan kita bukakan peluang-peluang yang betul untuk orang-orang yang mungkin kita rasa tersangkut dengan riba. Itu cara dia. Bukan dengan menuduh orang tu riba tapi kita sendiri tak tahu nak buat apa. Alright, itu sajalah sedikit perkongsian daripada hari ini. 10 dah. So insya-Allah terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Jangan lupa untuk kita bersama dengan Abang Abu juga esok dalam Ilmu Wang Dunia Akhirat. Kita akan ada topik-topik yang menarik. Sambil kita ada benda yang saya bagi setiap hari dalam fitness kewangan ni. Alright, setiap hari kita betulkan satu otot dan kita juga berbincang mengenai soalan-soalan yang akan timbul seperti hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang datang. Kita nak beri tepukan kepada anda. Satu tepukan kepada semua yang hadir pada ini. Best. Kita nak bagi dia bicycle horn. Kita nak bagi DJ horn. Kita ada party. Dan kita tu dia, alright. So itulah kepada semua. Zack baru masuk tadi. Sazli Hidayatullah juga ada kat sini. Kita nak dekat habis dah. Terima kasih kerana datang. Esok jangan lupa 9 pagi hingga 10 pagi setiap hari dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat, supaya kita punya segala benda yang kita nak ni mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati, Allah lindungi kita daripada sebarang kesilapan, sebarang kekufuran. Kita lindung. Kita tak nak Allah bawa kita ke sana. Kita sentiasa berserah kepada Allah dengan meminta pertolongan dan bantuan. Mudah-mudahan kita juga sentiasa berdoa agar kita dirahmati, diberkati. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, insya-Allah. Alright? Okey. Alhamdulillah saya mengelak untuk terlibat dengan loan bank. Setakat ini masih berjaya. Alhamdulillah. Alright? Okey. So penutup dengan salawat AA. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih kepada adik-beradik semua. Best.